Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang saya ucapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan ke siri yang kelima perkongsian kita tentang seni kepimpinan berwawasan berasaskan kepada perbincangan di dalam buku Seni Kepimpinan Politik Tun Mahathir ini. Untuk siri yang kelima ini saya akan berkongsi topik Tun Mahathir dan masalah kepimpinan, merujuk khusus kepada memoir beliau Doctor in the House. Setiap rakyat Malaysia yang mempelajari sejarah negara sebelum Tun Mahathir antara tahun 1950-an sehingga tahun 1980-an pastinya mengetahui bahawa pencapaian kemajuan pada tempoh masa tersebut adalah hasil sumbangan sekurang-kurangnya 4 orang pemimpin utama. 3 daripada mereka diberikan gelaran negarawan dan pujian yang tertinggi. Tengku Abdul Rahman Putera, Perdana Menteri yang pertama, digelar sebagai Bapa Kemerdekaan. Tun Abdul Razak, Perdana Menteri yang kedua, sebagai Bapa Pembangunan, dan Tun Hussein Onn, Perdana Menteri yang ketiga, sebagai Bapa Perpaduan. Ketiga-tiga mereka adalah bekas Perdana Menteri dan juga Presiden UMNO. Di sebalik kejayaan gemilang mereka, terdapat seorang lagi pemimpin yang sangat besar jasanya kepada negara, iaitu Datuk Onn Jaafar. Beliau adalah pengasas UMNO dan perjuangan bangsa Melayu menentang rancangan Malayan Union penjajah British. Jasa Datuk Onn tidak pernah dilupakan oleh Tun Mahathir. Bahkan beliau meletakkannya sebagai figura utama yang berjaya menjadikan asas pemikiran perjuangan orang Melayu melewati pemikiran kenegerian masing-masing. Datuk Onn juga menurut beliau telah berjaya menghalang negara ini menjadi seperti negara Palestin, di mana rakyat dan bangsa asalnya ditindas dan dinafikan hak mereka untuk hidup secara aman dan makmur. Sumbangan kesemua pemimpin utama negara ini amat dikenali dan diketahui melalui penulisan sejarah negara ini dalam pelbagai sumber. Setiap daripada mereka mempunyai kisah kejayaan dan juga kisah kegagalan. Setiap mereka menghadapi pelbagai masalah dan cabaran daripada pelbagai sudut dan dalam pelbagai bentuk. Namun begitu, analisis terhadap sejarah kepimpinan mereka tidak dapat membuktikan bahawa mereka menggunakan masalah dengan kaedah yang begitu sistematik untuk mempelajari kemahiran memimpin seperti mana Tun Mahathir. Kesimpulan ini mungkin agak umum dan boleh diperdebatkan, namun begitu kenyataan bahawa Tun Mahathir menggunakan masalah sebagai asas utama beliau belajar memimpin tidak dapat dinafikan sama sekali. Berbanding dengan pemimpin sebelumnya, Tun Mahathir sangat istimewa daripada pelbagai sudut. Banyak kajian terhadap karier politik dan kepimpinan beliau menunjukkan kepada keunikan beliau menguruskan masalah negara, sama ada berkaitan isu dalam negara maupun luar negara. Masyarakat umum bagaimanapun lebih berminat untuk mengetahui kejayaan beliau dalam menghadapi kesemua masalah dan cabaran kepimpinan negara. Mereka menyambut kejayaan beliau dan memberikan gelaran sebagai Bapa Permodenan Malaysia, pemimpin berwawasan, negarawan ulung dan sebagainya. Bagaimanapun, ramai yang mungkin kurang arif atau terlepas pandang untuk melihat bagaimana beliau menghadapi segala cabaran, kaedah penyelesaian yang digunakan dan pendekatan yang beliau aplikasikan dalam mempelajari kemahiran memimpin. Perbincangan di dalam buku Seni Kepimpinan Politik Tun Mahathir menyenaraikan antara cabaran dan masalah yang beliau hadapi sepanjang kerjaya politiknya sehinggalah dipilih sebagai Perdana Menteri Malaysia yang ke-7 pada tahun 2018 dan kemudiannya meletakkan jawatan pada 24 Februari tahun 2020. Perbincangan berkaitan cabaran kerjaya politik beliau sejak tahun 1958 sehingga dilantik sebagai Perdana Menteri yang ke-7 ini adalah berasaskan kepada 2 sumber utama, iaitu Doctor in the House dan Check That Web Blog. Manakala perbincangan berkaitan cabaran dan pengalaman kepimpinan beliau antara bulan Mei 2018 sehingga Februari 2020 adalah berasaskan laporan dan juga sumber media semasa dan juga ucapan-ucapan beliau sendiri. Dan kesemua cabaran yang dihadapinya ini adalah amat berpotensi untuk digunakan sebagai pencetus pembelajaran di dalam pendekatan pembelajaran kepimpinan berasaskan masalah ataupun PBL. Doctor in the House ditulis dalam bentuk memoir atau kenang-kenangan. Terdapat unsur riwayat hidup atau autobiografi, tetapi tidak begitu menonjol kerana penulisannya tidak begitu mementingkan kronologi masa.
Penulisan memoir ini mementingkan peristiwa terpenting dan paling diingati yang berlaku di dalam hidup beliau. Berdasarkan susunannya, memoir ini ingin menunjukkan bahawa peristiwa terpenting dalam kehidupan Tun Mahathir adalah pelantikan beliau sebagai Perdana Menteri Malaysia yang keempat pada tahun 1981. Beliau kongsikan pengalaman dan perasaannya berkaitan peristiwa ini di dalam bab 1 dengan tajuk Becoming Prime Minister. Peristiwa ini digambarkan dalam bentuk yang agak dramatik dan mendebarkan. Amat layak beliau menjadikan peristiwa ini sebagai kemuncak pencapaian dalam hidupnya kerana kepimpinan adalah impian hidupnya sejak daripada kecil. Dalam negara yang mengamalkan demokrasi berparlimen dan raja berperlembagaan, jawatan Perdana Menteri adalah jawatan kepimpinan tertinggi negara yang boleh dicapai oleh rakyat biasa seperti beliau. Pendekatan penulisan memoir ini juga berbentuk didaktik yang bertujuan memberi pendidikan dan pengajaran kepada pembaca dalam pelbagai sudut. Tidak ubah seperti pengarang kitab-kitab sejarah klasik Melayu dahulu kala yang sentiasa menjadikan penulisan mereka sebagai sumber pendidikan dan pengajaran. Sekalipun peristiwa sejarah dipenuhi dengan kisah-kisah keagungan, pencapaian dan kejatuhan sebuah dinasti, mereka sering mengingatkan pembaca agar mengambil faedah daripadanya kerana sejarah sentiasa akan berulang. Tun Mahathir juga tidak lupa mengingatkan para pembaca dan rakyat Malaysia tentang kisah kepimpinannya. Kisah ini bukan semata-mata berkisar kepada hidup dan karier kepimpinan beliau. Sebaliknya tentang negara ini, tentang pengasas negara dan para pemimpin yang paling berjasa membina negara, memimpin dengan aman dan demokratik sehingga semua dapat merasai nikmat kebahagiaan hidup. Beliau menulis di dalam prakata Doctor in the House. This is the story of Malaysia as I see it. This is my story. I have written about the wisdom of our founding fathers who crafted a political system that has enabled the country to democratically and peacefully resolve the problems and challenges inherent in a complex society. These memoirs must naturally contain a focus on my role, but essentially it is about my beloved Malaysia, a country which has given me, indeed, all Malaysian a good life. Maksudnya, inilah kisah Malaysia seperti yang saya lihat. Inilah kisah saya. Saya telah menulis mengenai kebijaksanaan para bapa pengasas kita yang mencipta satu sistem politik yang membolehkan negara menyelesaikan masalah dan cabaran secara demokratik dan aman dalam masyarakat yang kompleks. Memoir ini semestinya mengandungi fokus pada peranan saya, tetapi pada dasarnya ia adalah mengenai Malaysia yang saya sayangi, sebuah negara yang telah memberi saya dan seluruh rakyat Malaysia satu kehidupan yang baik. Pembaca pantas atau speed reader mungkin dapat menghabiskan pembacaan buku Doctor in the House yang mempunyai 62 bab dan setebal lebih 800 halaman ini dalam masa yang singkat. Namun begitu, memoir ini mengandungi terlalu banyak isi kandungan penting yang menggambarkan kepimpinan Tun Mahathir secara menyeluruh. Pembacaan secara ekstensif diperlukan untuk menghayati isi kandungan buku ini. Untuk memudahkan pembacaan dan penyelidikan, buku Doctor in the House ini dapat dibahagikan kepada 9 bahagian utama mewakili memori Tun Mahathir yang juga menggambarkan perkembangan proses pembelajaran kepimpinan beliau. Pertamanya bab 1 iaitu menjadi Perdana Menteri yang keempat. Keduanya bab 2 sehingga bab 4 iaitu ingatan zaman awal dan identiti kemelayuan. Ketiganya bab 5 sehingga bab 9 kesedaran politik. Keempatnya bab 10 hingga bab 19 pembelajaran kepimpinan. Kelima bab 20 sehingga bab 26 mendaki tangga kepimpinan utama. Dan keenamnya bab 27 hingga 58 perkhidmatan Perdana Menteri. Keempat bab 7 bab 59 berundur daripada jawatan. Yang ke-8 bab 60 sehingga bab 61 urusan yang belum selesai, dan yang ke-9-nya bab 62 iaitu refleksi akhir. Kajian berasaskan buku ini menemui banyak isu dan permasalahan yang menjadi tema asas kepada proses pembelajaran kepimpinan Tun Mahathir. Kesemuanya ini menjadi koleksi ilmu yang sangat berguna untuk dikaji dan dipelajari. Daripada sini usaha melatih pemimpin muda dengan gaya dan seni kepimpinan yang diamalkan oleh Tun Mahathir dapat dilaksanakan dengan lebih mudah. Daripada analisis yang dijalankan, terdapat tidak kurang daripada 19 tema kepimpinan Tun Mahathir yang dapat dikenal pasti, iaitu wawasan kepimpinan,
pementoran dan bimbingan, etika profesional, pembangunan karakter pemimpin, penyelesaian konflik, kreativiti dan inovasi, isu politik, nasionalisme, sejarah, kolonialisme, ekonomi dan perdagangan, pembangunan sosial, hubungan etnik, Raja-Raja Melayu, hubungan antarabangsa, polisi dan pentadbiran awam, pendidikan, perlembagaan dan undang-undang dan Islam. Setelah semakan dibuat dari segi perkaitan antara 19 tema ini, didapati kesemuanya terkumpul dalam 9 tema utama. 6 tema terkumpul di dalam kumpulan pembelajaran kepimpinan, iaitu wawasan kepimpinan, pementoran dan bimbingan, etika profesional, pembangunan karakter pemimpin, penyelesaian konflik dan kreativiti dan inovasi. 4 tema dikumpulkan dalam kumpulan politik, iaitu isu politik, nasionalisme, sejarah dan kolonialisme. 2 tema dikumpulkan di dalam kumpulan ekonomi, iaitu ekonomi dan perdagangan dan pembangunan sosial. Begitu juga 2 tema dikumpulkan di dalam kumpulan etnik, iaitu hubungan etnik dan Raja-Raja Melayu. 5 tema yang lain iaitu hubungan antarabangsa, polisi dan pentadbiran awam, pendidikan, perlembagaan dan undang-undang dan Islam adalah tema yang berdiri sendiri. Berdasarkan analisis, didapati tema pembelajaran kepimpinan mencatat jumlah isu yang paling banyak, iaitu sebanyak 52%. Politik merupakan isu kedua terbanyak, iaitu 19%. Ekonomi 8%, etnik 7%. Lain-lain iaitu hubungan antarabangsa 5%, polisi dan pentadbiran awam 4%, pendidikan 2%, perlembagaan dan undang-undang 2% dan Islam 1%. Daripada data ini dapat disimpulkan bahawa penulisan memoir Dr. in the House ini sememangnya menjurus kepada memperkenalkan sejarah dan memori Tun Mahathir dalam mempelajari kemahiran dan seni kepimpinan. Analisis data yang dijalankan terhadap tema pembelajaran kepimpinan dijadikan senario masalah ataupun pencetus pembelajaran kepimpinan yang dibincangkan di dalam bab 4 sehingga bab 7 buku Seni Kepimpinan dan Politik Tun Mahathir ini. Para pembaca boleh merujuk pada bab-bab yang disebutkan ini. Beberapa senario masalah terpilih akan saya kongsikan dan bincangkan di dalam siri-siri video bahagian kedua dan ketiga yang akan datang, insyaAllah. Jadi insyaAllah kita akan sambung lagi dalam siri yang ke-6 untuk membincangkan topik Tun Mahathir dan masalah kepimpinan, merujuk kepada penulisan dan hantaran beliau di dalam Check That web blog antara Mei 2008 sehingga Mac 2020. Bagi tuan-tuan dan perempuan yang berminat mendapatkan buku Seni Kepimpinan Politik Tun Mahathir dan maklumat tentang kursus kepimpinan yang kami tawarkan, sila tekan butang pautan di bahagian deskripsi video di bawah. Tuan-tuan dan perempuan juga dijemput untuk subscribe, like dan share channel ini dengan menekan butang berkenaan di bawah untuk terus mendapat makluman terkini terbitan siri-siri video kepimpinan kami yang akan datang. Sehingga bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.